hasil tiupan sejenis alat digelar tetuang yang diperbuat daripada tanduk kerbau begitu sinonim dengan masyarakat Melayu suatu ketika dulu. Namun, kepesatan teknologi menyebabkan ia sudah tidak digunakan, malah semakin tidak dikenali oleh generasi muda masa kini. Bagaimanapun, seorang aktivis seni dan kebudayaan mengambil inisiatif menghidupkan kembali alat komunikasi tradisional Melayu itu selepas tertarik ketika melihatnya buat kali pertama pada tahun 1999. Muhammad Azwarin Ahmad, 39 tahun dari Kuala Terengganu berkata, simbol komunikasi tradisional Melayu yang popular dalam kalangan nelayan di Terengganu suatu ketika dahulu mempunyai daya tarikan dan peminat tersendiri. Katanya, alatan yang menghasilkan bunyi melalui tiupan itu digemari pengumpul koleksi barangan antik, lebih-lebih lagi yang diperbuat daripada tanduk kerbau balau kerana ia agak sukar untuk diperoleh. Selain untuk jualan dan kepuasan sendiri, tetuang yang dihasilkan bekas pelajar jurusan tekstil di Universiti Teknologi Mara UiTM Machang, Kelantan itu turut digunakan ketika aktiviti dan acara khas. Alat ni kita panggil tetuang atau setengah tepat dia panggil bergoh. Alat ni merupakan alat komunikasi zaman dulu . Alat ni dia mengeluarkan bunyi dengan cara kita tiup . Dia tak ada alat bantu untuk mengeluarkan bunyi. Dia semata-mata kosong ini . Lubang, kemudian kita gunakan getaran bibir untuk menghasilkan bunyi. Jadi bunyi dia tu bergantung atas saiz tanduk dan juga nafas si peniup . Jadi alat ni untuk komunikasi kalau kita di Terengganu ni kebanyakannya nelayan guna untuk panggil orang ke laut . Biasa saya dengar dia tiup 3 kali. Mula-mula dia tiup tu kejut orang main subuh. Kemudian yang kedua tu dia panggil orang untuk kumpul. Lepas tu yang ketiga tu maknanya dia gerak dah. Dia turun ke laut dah. Dan kalau kita ni dengar suara yang ketiga tu maknanya kita tahu dah orang pergi ke laut dah tu . Jadi alat ni kalau belah-belah darat pun ada guna juga. Especially untuk ambak binatang liar macam babi masuk kebun tu dia tiup ni untuk menghalau . Kemudian alat komunikasi ni juga untuk alert orang kampung . Maknanya untuk kejadian banjir ke, kebakaran ke, kematian ke. Jadi dia tiup alat ni. Alat ni pun tak guna dah sekarang . Jadi kalau ada pun mungkin orang tak kenal. Kalau ada tergantung di dinding rumah. Jadi kita nak kenalkan balik alat ni dia merupakan satu alat komunikasi pada zaman dulu. Menurut Muhammad Azwarin, tidak semua mampu meniup tetuang kerana ia bergantung kepada cara tiupan dan nafas seseorang. Tetuang ni tak digunakan dah masa zaman sekarang ni. Tapi adalah peminat dia sendiri. Walaupun kadang-kadang ada customer tu dia tak boleh tiup pun. Cuma dia pernah tahu pasal alat tang ni dan dia nak memiliki. Walaupun sekadar sebagai hiasan dinding tapi dia nak juga. Kalaupun dia tak pandai tiup. Dan ada orang yang pandai tiup memang kalau tak ada dah dengan dia tu memang dia nak belilah dengan kita. Jadi usaha kita tu kadang-kadang saya pergi ke mana-mana event kebudayaan saya galah je tetuang ni walaupun kita tidak tiup. Jadi benda ni akan menarik perhatian orang. Bila orang tanya kita boleh ceritalah dan kita boleh sebarkanlah maklumat pasal tetuang ni supaya lebih ramai lagi orang tahu. Senaharian turut mendapatkan seorang warga emas yang pernah mempunyai pengalaman ketika tetuang masih digunakan sekitar tahun 1950-an. Wan Ismail Mamat, 78 tahun dari Kampung Duyung Besar berkata alatan itu popular dalam kalangan nelayan di kampung itu suatu ketika dulu. Hidup lagi tu. Ni bagi teropong. Orang yang baru tu bagi teropong. Kegunaan dia hanya orang nak ke laut. Pukul 3 kali disiut. Acak kau ada siut dia nak duduk orang, suruh orang masuk.
Dua-dua ke laut, dia bawa bekal. Dia bawa bekal ribu nasi. Dalam deseng, ada lauk, ada apa ada lah. Ikan-ikan orang yang bawa pergi laut. Sampai tu, pagi tu, tiku buka dah buat turun. Ramai lawak tu ada dekat 20 orang. Dia macam-macam lagu. Tapi orang biasa siuk lah. Panjang sikit bunyi. Nampak pendek ni pendek sikit. Orang siuk tu macam-macam dia buat lagu. Pung-pung macam-macam lah.